Mari kita berdoa. 让我们一起祷告。 Tuhan, biarlah di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi, kami boleh memandang kepada Engkau. 主啊，在我们一切挣扎当中，让我们仰望你， Biarlah kami terus memandang dan menantikan Engkau. 让我们继续仰望你，等候你。 Karena kami tahu Tuhan, pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau. 因为我们知道我们的盼望唯有从你而来。 Biarlah Tuhan di tengah-tengah pergulatan terhadap krisis yang sedang kami hadapi saat ini, 让我们在面对现在种种的危机当中， kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau yang melenyapkan seluruh pertanyaan kami. 我们个人能够遇见你，并且你使我们的一切问题得到答案。 Yang melenyapkan seluruh kegalauan dan kegelisahan kami. 你安息我们一切的混乱和焦虑。 Tuhan tolong kami. 主帮助我们。 Terima kasih Tuhan. 主感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 弟兄姊妹们，晚上好。 Bersyukur kepada Tuhan karena malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu dan berdoa bersama. 感谢今晚我们还是有机会可以一起来团契和祷告。 Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. 今晚我们要一起来思想一段经文。 Mari Bapak Ibu Saudara kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-26 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-33. 让我们翻开圣经创世纪26章1到33节。 Kitab Kejadian pasal 26 ayat pertama sampai 23, ayat pertama sampai 33. 创世纪26章1到33节。 Saya hanya akan membacakan beberapa bagian dari teks ini dalam bahasa Indonesia. 传道会以印尼文来念这段经文的几些部分。 Bapak Ibu Saudara harap memperhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. 弟兄姊妹们可以注意各自的圣经。 Mari kita perhatikan ayat pertama dan ayat yang kedua. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat ke-6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ayat 23, dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ayat 32, pada hari itu juga datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainya lah sumur itu Sheba, sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. 我们都进到这里。 Bapak Saudara, apakah Bapak Saudara pernah mendengar percakapan dari pasangan suami istri atau pasangan kekasih yang isinya kira-kira demikian? 弟兄姊妹们，有没有曾经听过一对夫妻或者情侣这样子说呢？ Sayang kalau satu hari saya dan mama kamu sama-sama tenggelam 亲爱的，如果有一天我跟你妈妈一起掉进水里， dan kamu cuma bisa menolong satu orang, kira-kira kamu akan selamatin yang mana? 你只能够救一个人，你会救谁呢？ Kamu akan selamatin saya atau kamu akan selamatin mama kamu? 你会救我还是救你的母亲呢？ Bapak Saudara, saya percaya kalau pertanyaan ini diperhadapkan pada kita, kita akan pusing dibuat olehnya, Bapak Saudara. 我想有人这样子问我们这个问题，我们就会很头痛。 Bapak Saudara, kalau saya akan menjawab pertanyaan itu, saya akan jawab begini. 如果是我的话，我会这么回答： Saya tidak bisa selamatin dua-duanya karena saya nggak bisa berenang. 我两个都不能救，因为我不会游泳。 Atau saya akan jawab begini, ya udah kita tenggelam sama-sama, saya terjun deh begitu ya. 或者会说我跳下去一起沉沦吧。 Bapak Saudara, terlepas dari apa yang menjadi jawaban Bapak Ibu Saudara,
除了大家会怎么样回答这个问题， Yang menarik adalah kita harus memperhatikan ada filosofi apa di balik pertanyaan ini. 很有趣的，我们要来看一下这一个问题背后的哲学。 Saudara, pertanyaan ini mengasumsikan bahwa ketika keadaan genting, ketika keadaan gawat, ketika keadaan bahaya, ketika krisis itu datang, biasanya orang akan membuat pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan. 这个问题就在假设说，当一个人在危难、一个混乱、危机的时候，我们会被迫做出艰难和重要的决定。 Dan pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan di saat itu adalah keputusan penting yang akan menunjukkan siapa orang itu sebenarnya. 当时候我们所做的决定是很重要的，会表露我们到底是谁。 Keputusan-keputusan, pilihan-pilihan di saat genting adalah keputusan dan pilihan yang menunjukkan karakter seseorang. Apa yang berharga buat seseorang. Apa yang menjadi sandaran seseorang. 当我们在危机当中所做的选择和决定，就会表露出我们的品格、我们的真面目，什么对我们是最重要和宝贵的。 Saudara, karena itu tepatlah jika ada orang yang berkata bahwa crisis will reveal who we really are. 所以有的人这么说，危机会显露我们的真面目，这句话是对的。 Kondisi genting atau krisis akan menunjukkan siapa kita, karakter-karakter kita, apa yang berharga buat kita, siapa yang kita andalkan, bahkan sisi-sisi gelap yang mungkin selama ini tersusun rapi, tersimpan rapi karena keadaan kondusif. 危机会显露我们是谁，我们的品格，还有我们一直想要隐藏的黑暗面。 Karena itu saudara, krisis adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk mengenal diri kita. 所以危机是一个的机会，让我们认识自己。 Krisis adalah kesempatan untuk melihat ke dalam diri kita dan menemukan diri kita yang sebenarnya. 危机是要让我们看我们内心真正的自己。 Saudara, itulah yang sebenarnya ditunjukkan di dalam Kejadian pasal 26. 其实我们这个就可以从创世纪26章看到， Pasal ini adalah satu pasal penuh yang secara eksklusif membahas kisah hidup Ishak. 这一章的经文说到以撒的生活。 Pasal ini dimulai dengan satu kalimat, maka timbullah kelaparan di negeri itu. 他以这一节经文来开始说，那地有一次饥荒。 Pasal ini dimulai dengan sebuah konteks bahwa saat itu sedang terjadi krisis besar karena rata-rata orang pada waktu itu hidup secara agraris. 再让我们看到当时候发生很大的危机，因为当时候大部分的人都是耕田的。 Dan di tengah krisis besar itu apa yang dilakukan oleh Ishak? 在这个危机中，以撒做什么呢？ Ayat 1 dan 2 berkata bahwa pada waktu itu Ishak memutuskan untuk pergi ke Gerar dan di tengah perjalanan itu Tuhan menyatakan diri kepada dia dan berkata, jangan pergi ke Mesir, tinggallah, diamlah di tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. 第1到2节，以撒去到基拉尔，然后耶和华向以撒显现，并且叫他不要下埃及去，要住在上帝所指示他的地。 Saudara, bagian ini menjelaskan, mengindikasikan bahwa Ishak itu sedang dalam perjalanan meninggalkan tanah perjanjian, sedang berencana atau bahkan sedang dalam perjalanan menuju Mesir. 这部分让我们看到，其实以撒正在计划要离开这个应许之地，并且往埃及去。 Dan saya kira ini adalah sebuah pilihan yang logis untuk orang pada masa itu. 我想对当事人来说是很合理的选择。 Namun saudara, ada hal yang penting yang kita perlu perhatikan. 可是有一个很重要的事情我们要注意的， Di tengah krisis yang sedang terjadi ini, 在这个危机发生的时候， Allah sama sekali tidak terbersit atau tidak muncul dalam pemikiran Ishak. 上帝根本没有浮现在以撒的脑海里面。 Seluruh keputusan Ishak untuk pergi ke Gerar, untuk menuju ke Mesir sepertinya diambil hanya berdasarkan pertimbangan pribadi, pertimbangan logis, berdasarkan pengalaman, saudara. 以撒所做的选择，要去到基拉尔，要去到埃及，都是靠着他自己的考量，自己所做的决定。 Allah sama sekali tidak dilibatkan di sana. 他完全没有让上帝参与在其中。 Kalau dipikir-pikir ini sebuah hal yang aneh, saudara. 如果我们想想，这不是很奇怪吗？ Karena apa? Karena Ishak ini anak dari Abraham. 因为以撒是亚伯拉罕的儿子， Pasti Abraham pernah memperkenalkan Allah Yahweh kepada Ishak. 亚伯拉罕肯定已经向以撒来介绍耶和华。 Tapi di tengah-tengah keadaan ini sepertinya Yahweh tidak mendapat ruang sama sekali dalam pertimbangan Ishak. 可是，在以撒的考量当中，他根本没有把上帝参与在其中。 Artinya krisis ini menunjukkan bahwa bagi Ishak, Yahweh bukan siapa-siapa. 意思是说，在这个危机当中，让我们看到对于以撒来说，上帝根本算不得什么。 Bagi Ishak, Yahweh itu Allah bapaknya, tapi tidak ada urusannya dengan dirinya. 对于以撒，耶和华只是亚伯拉罕的父亲的神，而不是他自己的神。 Saudara, bukan hanya itu. 不只是这样， Ketika Ishak akhirnya memutuskan untuk tinggal di Gerar dan orang bertanya soal istrinya di ayat 6 dan 7, 当以撒决定要留在基拉尔，有人问到关于他妻子的事情的时候， dengan cepat sekali Ishak menjawab Ribka itu saudaranya. 他很快就说利百加是他的妹子。
Ia melakukan, lalu Alkitab berkata, ia melakukannya dengan alasan karena ia takut. 他说他原因是因为他害怕， Ia takut dibunuh karena istrinya sangat cantik. 他怕别人会杀他，因为他妻子很漂亮。 Saudara, sekali lagi situasi genting ini menunjukkan siapa Ishak sebenarnya. 再次，这个的危机显露出以撒的真面目。 Seorang yang hanya mikirin diri sendiri, seorang yang tidak pikirin orang lain. 他只是想到自己，没有想别人， Ya tidak pikirin perasaan Ribka. 他没有想利百加的感受， Ya tidak terpikir bagaimana kalau benar-benar ada yang tertarik sama istrinya lalu mau datang dan mempersunting istrinya. 他没有想到如果真的有人喜欢他的妻子，并且要把他娶回。 Dan yang paling jelas adalah krisis yang kali ini di Gerar menunjukkan bahwa Ishak tidak sungguh-sungguh percaya kepada apa yang dikatakan Allah kepada dia di ayat 2 dan 3. 最重要的是，我们看到以撒根本没有相信上帝在2和3节对他的应许。 Sehingga Ishak di tengah krisis di Gerar ini dia mengamankan dirinya dengan caranya sendiri. 以至于以撒在基拉尔遇到的困境危机，他以自己的方式去面对。 Saudara, lucunya Alkitab sepertinya sedang menunjukkan sebuah lelucon di sini. 这里似乎圣经给我们看到一个玩笑， Alkitab seolah-olah mau berkata bahwa Abimelek bahkan sepertinya punya standar moral yang lebih tinggi dari Ishak. 圣经是否要告诉我们说，亚比米勒跟以撒有更高的道德价值观？ Kalau Ishak bisa mengorbankan nilai-nilai moralitas demi mengamankan dirinya sendiri, Abimelek bahkan lebih menjaga moralnya daripada Ishak. 如果以撒他为了自己的安全而忽略这个道德观，那这个亚比米勒比他有更高的道德观。 Saudara, jika krisis menunjukkan siapa diri Ishak sebenarnya, 那姊妹们，如果危机显露出以撒的真面目， bagaimana dengan kita? 那我们怎么样呢？ Apakah hidup di tengah krisis beberapa bulan terakhir ini sudah menunjukkan siapa diri kita sebenarnya? 在最近几个月的危机当中，是否已经显露出我们的真面目 Apakah 呢？ hidup di tengah krisis beberapa bulan terakhir ini sudah membuat kita lebih mengenal diri kita dengan seluruh sisi-sisi gelap hidup kita? 这几个月的危机是否让我们更加认识自己的黑暗面呢？ Apakah krisis beberapa bulan ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu adalah sosok yang penting bagi kita atau Allah bukan siapa-siapa bagi kita? 这几个月的危机是否让我们看到上帝对我们很重要，还是他根本算不得什么呢？ Apakah krisis beberapa bulan terakhir ini sudah menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah tempat sandaran kita atau selama ini kita hanya bersandar kepada diri kita, pengertian kita, apa yang kita punya? 这几个月是否让我们看到上帝是我们的依靠，还是我们去依靠自己、依靠别人呢？ Saudara, apakah krisis beberapa bulan ini sudah menunjukkan kepada kita betapa gampangnya kita marah, betapa gampangnya kita frustrasi, betapa rusak dan buruknya relasi kita dengan sesama? 这几个月是否让我们看到我们这么容易的动怒，这么容易我们与别人的关系很糟糕？ Saudara, apakah krisis belakangan ini menunjukkan betapa egoisnya kita, betapa miskin kasihnya kita? 这几个月的危机是否让我们看到我们何等的自我自大，并且缺少爱？ Saudara, apakah krisis beberapa waktu belakangan ini sudah membuat kita begitu rendah hati karena kita menyadari kita itu begitu rusak? 还是这几个月的危机让我们看到我们要谦卑，因为我们的情况何等的糟糕？ Saudara, mari pakai kesempatan krisis ini baik-baik untuk mengenal diri kita. 让我们善用这个的危机认识自己， Lihat kedalaman diri kita sehingga kita bisa dengan rendah hati datang di hadapan Tuhan. 审查我们的内心，以至于我们可以谦卑来到上帝面前。 Saudara, krisis bukan hanya menunjukkan siapa diri kita, 危机不只是显露我们的真面目， krisis juga menunjukkan siapa Allah sebenarnya. 危机也显明出上帝到底是谁。 Kalau kita memperhatikan Kejadian pasal 26 yang tadi dibaca, 如果我们注意看创世纪26章， kita akan menemukan siapa Allah itu, saudara. 我们会看到到底上帝是谁。 Yang pertama kita bisa menemukan Allah yang senantiasa hadir, Allah yang senantiasa bekerja dalam keadaan apapun, termasuk di tengah keadaan krisis. 第一，我们看到不论在什么情况当中，包括在危机中，上帝都同在。 Pasal 26 ini kita bisa melihat di setiap babak kehidupan Ishak, Allah itu hadir. 在26章，我们看到在每一个以撒的生活，上帝都同在， Allah tidak pernah absen. 上帝不曾缺席。 Ia hadir ketika kelaparan itu terjadi. Ia hadir ketika Ishak pergi ke Gerar. Ia hadir ketika Ishak takut dibunuh. Ia hadir ketika orang berantem tentang sumur. Ia hadir ketika Ishak diam di Beersheba. 在饥荒的时候，上帝同在；在以撒去基拉尔的时候，上帝同在；在以撒怕被杀的时候，上帝与他同在。 Dan di dalam kehadirannya itu Allah bekerja menuntun Ishak ke tempat yang diinginkan Allah untuk Ishak. 在上帝的同在当中，上帝就带领以撒去到上帝要他 Yang 去的地方。 pertama, Allah itu hadir dan ia bekerja.
上帝同在，上帝动工。 Yang kedua, kita dapat menemukan Allah itu Allah yang berinisiatif, Allah yang memegang perjanjiannya, Allah yang penuh kasih setia. 第二，我们看到上帝是充满慈爱的，他持守他的应许。 Bapak saudara, di tengah krisis yang sedang Ishak alami, kita bisa melihat Allah adalah Allah yang mendatangi Ishak. 在以撒所面对的危机当中，我们看到上帝来到他面前。 Ketika Ishak bahkan tidak memikirkan Allah, ketika Ishak tidak menganggap penting Allah, Allah yang datang berjanji, mengikat perjanjian dengan Ishak. 甚至当以撒没有想到上帝的时候，上帝亲自来寻找他，与他立约。 Di tengah ketakutannya, di tengah kebobrokan moralnya, Allah tidak bobroknya moral Ishak, Allah tidak mengingkari janjinya, Allah tetap memegang Ishak. 就算在以撒他的愚蠢还有他道德败坏的时候，上帝仍然持守他对以撒的应许。 Di tengah seluruh perlakuan tidak adil yang diterima oleh Ishak, Allah yang membela dan memberi jalan keluar bagi Ishak. 在以撒面对一切的不公义的时候，上帝为他伸冤。 Dan di tengah kesulitan demi kesulitan yang ada, 在一连串的困境当中， Tuhan yang dengan setia menuntun Ishak satu langkah demi satu langkah hingga akhirnya ia tiba dan berdiam di Beersheba. 信实的上帝带领以撒一步一步的，以至于到了别是巴。 Bapak saudara harus ingat Beersheba ini adalah satu kota yang penting, Bapak saudara. 我们记得别是巴是一个很重要的城市。 Kalau Bapak saudara membaca perjanjian lama pasti akan familiar sekali dengan kata dari Dan sampai Beersheba begitu ya. 如果我们读旧约，我们就会看到常常说到从丹到别是巴。 Dan itu adalah batas utara tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Beersheba adalah batas selatannya, Bapak saudara. 啊，就是在这一个的应许之地迦南地最南边的边界。 Tuhan menuntun Ishak sampai kepada tanah yang dijanjikan itu. 上帝带领以撒到应许之地， Allah yang memegang kesetiaannya. 上帝持守他的应许。 Dan yang menarik adalah saudara, 有趣的是， dia 28 bahkan dikatakan bahwa orang-orang di sekitar Ishak bisa melihat Allah yang hadir dan menyertai itu. 28节让我们看到，就连以撒身边的人都看到耶和华与他同在。 Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, apakah di tengah krisis yang kita alami 4 bulan terakhir ini, 弟兄姊妹们，在我们这4个月面对的危机中， apakah kita menemukan Tuhan yang hadir dan bekerja itu? 我们是否寻找到上帝与我们同在，并且动工呢？ Kadang-kadang memang terlihat sepertinya Tuhan absen. 有时候确实上帝看起来好像缺席， Kadang-kadang memang terlihat sepertinya Tuhan tidak mengerjakan apa-apa. 有时候上帝好像没有在做什么。 Tapi percayalah sesungguhnya Tuhan hadir dan terus bekerja menuntun kita kepada kebaikan yang sudah dirancangkan bagi kita. 可是让我们要相信，上帝仍然同在，他并且在动工，会带领我们去到他要我们去的地方。 Bahkan di tengah kebodohan kita, di tengah keberdosaan kita, di tengah kegagalan kita mengikut Dia, Ia tidak pernah melepaskan tangan kita. 就算在我们罪恶、愚蠢、愚昧的时候，上帝仍然没有放开他慈爱的手。 Ia tidak pernah berhenti menjadikan kita seperti apa yang Ia mau. 他没有停止塑造我们，合乎他的心意。 Jadi di tengah krisis ini jika kita tidak melihat Allah, 如果在这个危机当中，我们没有看到上帝， mari kita mohon belas kasihan Tuhan, minta Tuhan mencelikkan mata hati kita untuk melihat Ia yang hadir dan bekerja itu. 我们求主怜悯我们，打开我们的眼睛，使我们看到上帝与我们同在。 Bapak saudara, jika kita tetap tidak bisa melihat Dia, 如果我们还是没有看到他， mari kita pandang kepada salib Kristus. 让我们仰望基督的十字架， Mari kita pandang kepada Dia yang telah membayar seluruh harga untuk berkata, aku mengasihi engkau, aku mau beserta dengan engkau. 让我们仰望十字架，他付出了一切，因为他说我要与你同在，我爱你。 Mari pandang salib Kristus yang berkata, tidak ada apapun yang dapat memisahkan engkau dari kasih Allah. 仰望基督的十字架，没有任何事情可以使你与神的爱隔绝。 Bapak saudara, Allah hadir di tengah-tengah krisis yang sedang kita hadapi. 弟兄姐妹们，在我们面对的危机当中，上帝与我们同在， Bapak saudara, karena Allah hadir di tengah krisis kita, 因为上帝在我们的危机中与我们同在， dan bukan sekadar hadir yang menyatakan diri di tengah krisis itu, 他甚至显明他的同在。 maka percayalah bahwa krisis juga adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengenal Dia dan bertumbuh di dalam kepercayaan kita kepada Dia. 所以让我们相信，在危机当中，我们也能够在我们的成长不断成长，更加认识上帝。 Bapak saudara, perhatikan Kejadian pasal 26 ini. 让我们去注意看创世纪26章， Kita akan menemukan satu proses pertumbuhan, satu proses perubahan dalam diri Ishak. 我们看到以撒一个个人成长的过程。 Kalau di pasal 26 bagian awal, Ishak ditunjukkan sebagai seorang yang tidak menganggap Tuhan itu penting, seorang yang egois, seorang yang moralitasnya rendah. 一开始以撒并不认为上帝是一个重要的，他不关心上帝，而且认为他的道德也败坏。
Seiring waktu kita akan mulai melihat Ishak yang berbeda, saudara. 沿着时间走，我们会看到一个不一样的以撒。 Kita akan melihat Ishak yang bertumbuh di dalam pengenalan dia akan Allah. 我们看到以撒成长，他更加认识上帝。 Ishak yang berubah walaupun secara perlahan namun pasti. 虽然以撒的成长很慢，但是却是肯定的。 Saudara perhatikan pelan-pelan. 我们好好的去看 Di ayat 6 setelah Ishak mendapat perintah dari Tuhan untuk tidak pergi ke Mesir, 第6节，当以撒收到命令不去埃及， lalu diam di tanah yang nanti akan ditunjukkan Tuhan, 而是要住在上帝指示他的地方。 apa yang Ishak lakukan? 以撒怎么做呢？ Ya stop. 他停下来， Ia tidak lanjutkan perjalanan ke Mesir, ia stop. Walaupun akhirnya ia stop di Gerar, ia gagal. Namun setidaknya ia belajar taat, ia stop. 他没有继续走，他停在这一个的基拉尔。虽然他失败了，可是他仍然学习了顺服。 Lalu setelah ia stop di Gerar, di tengah kelaparan yang terjadi, apa yang Ishak lakukan di ayat 12? 他停在基尔的时候发生饥荒，12节他做了什么呢？ Ia mencoba menabur, ia nggak lari, saudara. 他没有逃走，他耕种。 Ia menabur untuk menunjukkan bahwa oke, saya akan coba di mana Tuhan akan minta saya diam. Sekarang saya ada di sini, saya menabur di sini. Apa di sini Tuhan minta saya diam? 表示说，好的，好，上帝带领我到哪里，我就会努力的去做。我在这里要耕田。 Ketika ia menabur, Tuhan berkati dia dengan berlimpah sehingga ia menjadi kaya, amat kaya, sangat kaya. 当他耕田的时候，上帝祝福他，使他成为非常富有的人。 Lalu Bapak Saudara, orang menjadi iri kepada dia lalu usir dia dari Gerar. 然后别人就嫉妒他，想要把他赶走。 Apa yang ia lakukan ketika ia diusir? 当他被赶走的时候，他怎么做呢？ Bapak Saudara, ia angkat kaki. 他就后退， Ia tidak berantem, ia tidak mempertahankan haknya. Ia pindah ke lembah Gerar. 他没有反抗，他没有维护他自己的利益， Karena apa? Ia mencoba mencari tuntunan Tuhan bahkan di tengah penolakan. 因为还在这些别人抗拒他的时候，他要寻找上帝的带 Ia 领， mencoba mencari Tuhan mau tuntun saya kemana. 他在寻找上帝要带领我去哪里。 Ketika ia sudah pindah ke lembah Gerar, ia menggali sumur yang dulu digali oleh bapaknya. 当他去到山谷的时候，他就去挖那些爸爸曾经挖过的田井。 Lalu setiap kali ia gali sumur dapat air, orang-orang Filistin menutupnya kembali, berantem di sana. 当他挖了这些井的时候，这些非利士人又重新的去盖住他。 Apa yang ia lakukan? 然后他怎么做呢？ Sekali lagi ia nggak berantem sama mereka. 再一次，他没有跟他们争执， Ia tidak berusaha mengambil haknya. 他没有维护他的利益。 Secara hak ia punya hak karena itu sumur yang digali oleh bapaknya. 其实他是有权利的，因为这些井是他爸爸所挖的， Secara keperluan ia sangat perlu sumur itu. 所以对于需要来说，其实他非常需要这个井。 Tapi ia memilih untuk apa? Ia memilih untuk pindah. 可是他选择搬， Karena apa? Karena ia pegang satu kalimat. Pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. 为什么呢？因为他持守上帝的应许，上帝说你要去到我指示你的地方，我会与你同在。 Itulah sebabnya ketika ia sampai ke Rehobot lalu dapat sumur di situ dan tidak berantem, dia berkata apa? Akhirnya Tuhan kasih kelegaan. Kita bisa tinggal di sini. 所以当他去到这个利和伯的时候呢，他就说上帝终于带领我到宽阔之地。 Saudara, artinya dalam perpindahan-perpindahan itu Ishak terus menantikan, Ishak terus menunggu Tuhan. 在他一直搬迁的时候，以撒仍然等候上帝。 Berbeda sekali bukan Bapak Saudara dengan Ishak yang di awal yang selalu pakai pengertiannya sendiri. 这跟一开始的以撒很不一样，他一开始他一直用自己的实力。 Bapak Saudara bahkan sampai akhirnya ketika ia tiba di Beersheba, apa yang Ishak lakukan? 当他到别是巴的时候，他怎么做呢？ Ketika Tuhan menampakkan diri kepada dia, sekali lagi mengulangi perjanjian kepada Abraham itu. Apa yang Ishak lakukan? 当上帝再一次显明他自己，并且持守他对亚伯拉罕的应许，他怎么做呢？ Ishak mendirikan mesbah dan untuk pertama kali ia secara pribadi memanggil nama Tuhan di sana. 以撒第一次的筑坛，并且第一次求告耶和华的名。 Artinya di sini Ishak menegaskan bahwa Allah Yahweh bukan lagi hanya Allah ayahnya, tapi sekarang Allah Yahweh adalah Allahnya yang mau mengabdi kepada Allah Yahweh. 表示说，对于以撒来说，上帝不再是我父亲的上帝，而是我个人的上帝。 Saudara, krisis bagi Ishak adalah konteks yang disediakan Tuhan untuk Ishak mengenal Tuhan dan mengabdikan diri kepada Tuhan. 对于以撒来说，这个危机是要让以撒更加认识上帝，并且将奉献给上帝。 Saudara, saya percaya Allah yang sama yang dikenal oleh Ishak adalah Allah yang sama yang juga hadir dan bekerja dalam hidup kita hari ini. 我相信以撒的上帝今天也是跟我们同在，并且在我们生命中动工的上帝。 Dan di tengah krisis yang sedang terjadi ini sebenarnya Tuhan sedang mengundang kita, ayo bertumbuh. 在危机的时候，其实上帝要邀请我们来成长吧， Ayo kenal saya lebih dalam. 来更深的认识我。 Pertanyaannya adalah apakah engkau dan saya bersedia untuk jalanin kurikulum Tuhan itu?
问题是我们是否愿意跟随上帝给我们的课程 Atau 呢？ jangan-jangan kita terlalu sibuk dengan banyak hal sehingga kita mengabaikan Tuhan yang sedang membentuk itu. 还是我们忙碌太多事情，我们忽略上帝要塑造我们？ Saudara, di tengah rencana-rencana kita yang sedang digagalkan harusnya menjadi kesempatan bagi kita untuk bertanya, Tuhan sebenarnya mau apa? 在我们失败的计划当中，我们应该要问上帝你要什么？ Saya harusnya hidup untuk apa? Pengabdian seperti apa yang saya harusnya kerjakan di tengah hidup saya? 我应该要为什么而活？我应该在生活中要行什么呢？ Saudara, di tengah masa-masa kita di karantina seperti ini, 当我们现在居家隔离的时候， harusnya kita terus bertanya, Tuhan mau apa? Saya hidup untuk apa? 我们应该不断的问上帝要什么？我要为什么而活？ Saudara numpang tanya, apakah 4 bulan ini engkau dan saya bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan dan kepercayaan kita kepada Dia? 我想问大家，在4个月当中，我们有没有更加成长认识上帝呢？ Saudara, akan menjadi tragedi besar jika kita 4 bulan ada dalam krisis, namun kita keluar sebagai orang yang sama seperti sebelum krisis ini terjadi. 如果在这个4个月之后，我们的人仍然跟这个4个月之前是一模一样的，那是何等可悲的事！ Saudara, ketika krisis melanda hidup kita, 当危机临到我们， Tuhan mau kita belajar untuk mengenal diri kita. 上帝要我们学习认识我们自己， Tuhan mau kita belajar mengenal Dia yang hadir. 上帝要我们学习看到上帝与我们同在， Dan Tuhan pengen kita belajar bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia itu. 上帝要我们成长，更加认识他。 Kiranya krisis yang ada ini tidak menjadi sekedar kesulitan yang menyulitkan kita selama 4 bulan tanpa menghasilkan apa-apa. 这个危机不只是要使我们这4个月很辛苦，以至于没有结出什么果子。 Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. 让我们低头祷告。 Saudara, mari pakai waktu ini untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. 让我们用这个时间安静在上帝面前。 Saudara, engkau sudah mendengar firman Tuhan. 你已经听了上帝的话， Apakah ada sesuatu yang kau rasa Tuhan sedang katakan kepada engkau? 有没有什么事你觉得上帝在对你说的？ Apakah ada sesuatu yang engkau mau katakan kepada Tuhan? 有没有是你要对上帝说的？ Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. 让我们在上帝面前安静自己。 Jika engkau bisa berlutut, silakan kau boleh mengambil posisi berlutut. 如果你可以跪下的话，请你跪下祷告。